Baiklah, tak apa, mungkin semasa kita teruskan ni mungkin ada lagi yang akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita semua berkumpul ya, sempena Taklimat Waris 2022. Okey. Terima kasih kepada ibu bapa penjaga yang meluangkan masa cuti public holiday lah ya, untuk sama-sama kita berbincang dan memahami tentang hala tuju dan perancangan masa depan anak-anak syurga kita. Okey. Dan ternyata kita mempunyai satu hubungan yang amat rapat, iaitu kita mendidik anak-anak syurga ni, mendidik modal insan. Okey. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Itulah dia, kalau cakap dengan Zoom ni macam saya cakap. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Mak Amzah itulah. Okey, setakat ini pelajar kita pada tahun ini hampir 50 lebih lah ya. Sesi A dan sesi B ya. So kita kena sama-samalah. Bila kita ramai, kita sama-sama bekerjasama, okey, dalam mendidik anak-anak kita. Baiklah. Boleh nampak slide saya? Boleh, boleh. Okay, saya teruskan ya. Bergerak tak slide saya? Tak bergerak ni. Okey. So terima kasih pada semua ibu bapa. Saya nak ucapkan kerana sudi menjadi ahli keluarga besar Tadika Anakku Pintar Soleh. Kita semua boleh dikatakan satu keluarga ya. So kita kena sama-sama bekerjasama. Kami amat berbesar hati ya, mengalu-alukan penyertaan semua ibu bapa penjaga sebagai ahli keluarga besar Anakku Pintar Soleh. Okay. Dan semoga terbinanya ukhuwah ini dapat menjadikan nawaitu kita dalam mendidik anak-anak generasi ini lebih tersusun, berwawasan, teratur, sistematik untuk membina modal insan cemerlang dunia akhirat. Ya. Semua ibu bapa mungkin masing-masing ada cara, ada pendekatan masing-masing. Dalam mendidik ni kita perlu ada ilmu. Walaupun bukan saja sebagai guru, kami guru-guru, tapi ibu bapa juga perlu ada ilmu dalam mendidik. Pasal apa dikatakan zaman kanak-kanak ni adalah zaman yang paling penting. Sebab tu ada kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi kita kena sama-sama melentur. Esok kalau dah besar, dah dewasa, dia tak jadi dah. Dia tak jadi dah dia keras sikit itulah maksudnya. Okey, baiklah. Setakat ini cawangan Anakku Pintar Soleh hanya ada satu cawangan sahaja, iaitu di Kampung Damai Kuang, Jalan Melati. Inilah satu. Tapi sebelum ini, Tadika Anakku Pintar Soleh telah ditubuhkan pada Oktober 2004. Maknanya tahun 2022 ini adalah tahun ke-18 perkhidmatan kami mendidik anak-anak syurga. Ya, antara cawangan-cawangan yang pernah
kami bukalah iaitu Kundang Jaya. Kalau tuan-tuan tahu Kundang Jaya, pada awal permulaan pembinaan tu memang kita dah ada cawangan kat situ. Tasik Biru pun kita ada cawangan juga. Kemudian Desa Caulfield, ya, Bukit Saujana, Saujana Rawang dan lain-lain. Tapi orang kata itulah dan PKP ni maksudnya bila kita terima cabaran dan ujian COVID ni, banyak bukan saja tadika ataupun banyak perniagaan lain, macam kita lah perniagaan perkhidmatan, perniagaan dalam bidang lain yang terkesan. So sebelum ni tadika Anakku Pintar Soleh ada 3 cawangan, di Bukit Saujana dan juga Saujana Rawang dan juga Kuang. Okay, dan Taska ada 2 cawangan, iaitu di Bukit Saujana dan juga Kuang. Okay, tapi bila saja pada tahun 2020 waktu tu tadikan Taska tak boleh tutup, jadi saya, biarlah apa orang nak cakap dalam keadaan macam tu, saya terpaksa ambil tindakan menutup premis cawangan-cawangan yang lain lah, dan sekarang ni tinggal 1 cawangan sahajalah. Alhamdulillah pada 2022 ni kami masih lagi bersemangat mendidik. Tak putus asa, maksud saya tak putus asa. Okay, membantu ibu bapa, menjadi partner kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Okey, so mungkin banyak yang tertanya-tanya, sekiranya PKP bagaimana keadaannya? Ada yang kita dah usahakan dan bertemu kejayaan. Mana-mana ibu bapa yang semasa PKP masih lagi follow kami rapat-rapat dengan kaedah yang kami kami jalankan, insya-Allah anak-anak masih lagi membaca, boleh mengira. Jadi pendidikan ni tidak perlu diteruskan walau apa jua keadaan. Jangan sekali-sekali berhenti anak-anak stop. Okeylah, setahun stop. Even 3 bulan stop pun sebenarnya amat merugikan. Okey, baiklah. Saya akan pergi dengan lajunya sikit. Yang ni semua mak ayah rasanya dah dapat dah slide ni. Okey, ini matlamat kami melahirkan anak-anak mengikut acuan yang diajar oleh Al-Quran dan As-Sunnah di samping mengejar akademik sebagai persediaan ke alam persekolahan dan juga kehidupan. Maknanya cabaran di sekolah rendah tu lebih. Maknanya kadang-kadang kita terlalu overprotective anak kita. Tapi bila dia pergi ke alam persekolahan sekolah rendah, dia tak dapat nak cope sebab kaedah tak sama. Lebih perlu berdikari. So kita nak seperti membaca. Kalau anak-anak darjah 1 tak boleh membaca dah, dia akan masuk kelas kelas pemulihan, kelas apa tu kan. Okey. Keduanya melahirkan generasi anak-anak yang mempunyai pendidikan yang cemerlang dari segi akademik, sahsiah, akhlak dan agama, di samping tidak mengabaikan sudut rohani dan jasmani mereka. Maknanya pengenalan tentang Tuhan, tentang diri sendiri, tentang ibu bapa, hormat, benda tu sangat-sangat penting. Bukan saja akademik. Akhlak sangat-sangat penting. Okay, melahirkan jiwa-jiwa yang kental dan bersemangat dan berpengetahuan luas. Cakap pasal keberanian, cakap pasal jiwa. Jiwa tu jiwa yang tak lemah. So sama-samalah kita bekerjasama mendidik, melahirkan ataupun membina jiwa-jiwa. Yang keempatnya, melahirkan insan yang cemerlang serta mampu menjadi anak yang bermanfaat kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan juga negara, seiring dengan dia menjadi dewasa. Okey. Okey, maknanya kat sini dalam banyak-banyak peringkat kanak-kanak tu adalah peringkat yang sangat penting. Contohnya kalau kita nak
nak didik dia, nak jadikan rutin dia solat. Solat. Takkan dia dah umur 12 tahun baru nak didik dengan solat. Perlu dididik dari seawal 3 tahun. Dia dah tahu rutin. Nak ambil wudu, okey, rutin. Waktu solat ada 5. Jadi benda-benda macam ni yang kita harus rancang. So di tadika ni, tadika Anak-Ku Pintar Soleh, anak-anak dah dapat menguasai, waktu ni kena solat, waktu ni kena, contoh ada assembly. Dalam assembly sebelum mula belajar kena ada baca doa. So apa yang kami lakukan di sekolah tu, di tadika, sebenarnya amat mencabar sebab rutin tu kadang-kadang kita selalu cakap, anak-anak tak boleh buat cikgu, dia tak ikut cikgu. Betapa istiqomahnya guru-guru ni dalam mendidik. Okey, ikut cikgu setiap hari, setiap masa, tanpa kenal penat. Jadi sama juga mak ayah kat rumah harus laksanakan. Bangun tidur, jom kita baca apa. Okay, lepas tu kita nak pergi mandi, kita nak pergi gosok gigi, buat apa macam mana. Rutin itulah sangat yang penting. Tapi sangat penting untuk anak-anak. Jadi contohnya, kalau anak-anak esok, kita tak ajar dia kemas tempat tidur, sampai dia umur dia tak reti tempat tertidur. Even masukkan baju dalam bakul pun anak tak reti. Jadi kita kena sama-sama rutinkan dia. Okay? Contoh pemakanan sihat. Pemakanan sihat. Kita kena bagi anak-anak kita, kita nak ajar anak-anak kita makan makanan sihat. Apa lagi makanan sunnah, kurma dan sebagainya. Contoh ada anak juga, saya tak biasalah, saya tak sukalah makan kurma sebab dia tidak didedahkan dari kecil. Makanan sihat, contoh aiskrim, gula-gula, nugget, sausage. Anak sampai tak ada yang datang sekolah, pengalaman saya, setiap tahun ada anak yang datang sekolah tak mau makan nasi. Dia tak nak makan nasi. Makanan dia jenis jajan-jajan, kek, sausage, nugget dia makan. Jadi kalau kita tidak ajar, tidak betulkan daripada awal, kemungkinan dia akan menghadapi masalah bila dewasa kelak. Okay, seterusnya, ni sebut sikit tentang diri saya lah. Boleh dengar ke suara saya? Ada lekat-lekat ke setakat ni? Okey ke? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, maklumlah kita ni kena line internet sekarang ni kadang-kadang. Okey, baiklah. Okey, sedikit tentang diri saya. Saya dilahirkan di Kulim, Kedah. Saya biasa boleh panggil saya Cikgu Shi, okey, atau Cikgu Shita lah ya. Nama saya Hashita binti Muhammad Rashid. So saya sebenarnya lepas SPM belajar ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik. Okey. Tapi saya tak ada luck lah dalam bidang tu ya, tak dapatlah bekerja di syarikat-syarikat gegasi apa macam JKR ke digital lagi macam-macam lah syarikat gegasi, tak ada rezeki kat situ dan lebih berminat dengan kanak-kanak. Setelah ada anak, saya lebih minat nak mendidik anak saya itulah pada mulanya. Dan saya terus buka tadika pada tahun itulah Oktober 2004. Okey, kemudian saya ambil diploma pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Kemudian pada saya dah habis dah master in education di City University. Okey, dan sekarang saya still continue dalam PhD lah. Saya sangat suka sebenarnya mengkaji ataupun saya punya kajian itu adalah tentang kaedah membaca. Saya tak tahu jiwa saya suka sangat tentang kajian nak membaca ni, bagaimana kaedah nak cepat membaca, kenapa kanak-kanak lambat membaca. Tu saya sedang apa ni lah. So doakan saya insya-Allah habis PhD. Okey, baiklah. So pengalaman saya maknanya tahun ini adalah 18 tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Dan saya adalah pengurusi Tadika Anak-Ku Pintar Soleh, founder dan taska Anak-Ku Pintar Soleh. Baiklah, seterusnya.
Dia tak nak bergerak pula ya. Okey. Seterusnya saya perkenalkan ya pengurusan tadika. So kalau yang berurusan dengan tuan-puan ya, dari segi pendaftaran, dari segi pendaftaran, lagi segi pembayaran lah dia. Pertama pengetua dia Teacher Hanim Teacher Hanim ataupun Puan Nur Hanim. Okay, kemudian kita juga ada penyelia iaitu Teacher Nurul. Okey, dia akan handling bahagian yang transit full day. Kemudian Teacher Laili adalah kita punya admin lah ya. So ini bahagian admin ya, yang tiap-tiap bulan kalau tuan-puan ada urusan pembayaran ataupun segala masalah boleh menghubungi teacher-teacher ni lah ya. Selain daripada aktiviti dalam kelas. Dan seterusnya ini guru-guru barisan guru tadika. So kalau teacher untuk 6 tahun Teacher Ain Teacher Ain akan handling sesi A, sesi B dan lain-lain sesi A, sesi B. Sekiranya ada sesi C maksud saya. Buat masa ni belum ada sesi C. Okey, untuk 5 tahun Teacher Su. Teacher Su ya. Okey, kemudian untuk 4 tahun Teacher Najwa. Dan untuk 2 dan 3 tahun bahagian taska ialah Teacher Ira. Okey. So kalau apa-apa masalah tentang anak-anak dari segi kelas atau sebagainya boleh menghubungi guru-guru tadika ni. Okey. Okey. Di tadika ini macam saya cakap tadi, kita ada modul cepat membaca. Dan kaedahnya adalah kaedah multisensory, iaitu multisensory menyentuh, melihat, mendengar. Dalam semua modul membaca, kita ada 4 modul membaca, iaitu Anakku Pintar Baca untuk bahasa Melayu, okey, Anakku Smart Reader untuk bahasa Inggeris, Anakku Bijak Iqra untuk Iqra, dan juga Anakku Pintar Jawi. So apa maksudnya kaedah multisensory ini? Dia membaca bukan hanya menggunakan buku. Maknanya baca buku tu. Dia doing. Kaedah multisensory ini ialah ataupun dipanggil VAKT, Visual, Audio, Kinesthetic dan Tactile. Tactile tu menyentuh. Dia merasa. So dia sambil dia membaca dia akan doing. Kenapa doing tu sangat penting? Kenapa doing ni sangat berkesan? Ialah maknanya kalau kita hanya melihat dan mendengar, kita hanya akan dapat 30%. Tak kira kanak-kanak ataupun orang dewasa. Kalau kita mendengar kuliah, contoh kita dengar dan juga kita lihat sahaja. Sebenarnya apa yang kita dapatlah 30%. Okay? Tapi kalau kita mendengar, melihat dan juga menyebut, kita akan dapat 50%. Maknanya kita akan ingat. Tapi sekiranya kita mendengar, melihat dan menyebut, okay, kita dan doing, kita tambah dengan doing, dia akan dapat 70%. 70%. Okay, dan seterusnya sekiranya anak dapat mengajar yang lain pula. Dia dah visual, audio dia buat dan dia mengajar pula yang lain. Mengajar yang lain dia akan dapat 90%. So kaedah inilah yang kita pegang di tadika ni. Sebab tu modul bacaan kita semua adalah menggunakan multisensory. So mak ayah nak ajar anak dekat rumah ni perlu. Jadi pada tahun ni kita akan beri hanya box Anakku Pintar Baca saja kepada ibu bapa. Tapi kita tak buat, ibu bapa perlu buat bahan ini. Kami menyediakan semua bahan. Ibu bapa hanya perlu mungkin gunting, lekatkan untuk Anakku Pintar Baca. Kenapa? Sebab saya berfikiran anak-anak di sekolah sebelum ni kita membaca, kita ada buku, kita ada guna box ni. Kita ada sesi bacaan. Sesi bacaan tu waktu pagi. Kalau ibu bapa tahu pukul 7.30 sampai 7.50 adalah waktu bacaan one to one. Okay? Tapi kalau anak yang datang lambat, dia
tertinggal waktu tu. Jadi dia tak ada ulangan. Tapi kalau benda tu dia ulang hari-hari, cepat tak dia membaca? Cepat. Sebab tu saya pada tahun ni saya akan bagi box ni kepada ibu bapa. Nanti semua ibu bapa akan dapat. Anakku pintar baca saja, bukan 4 box. Sebab saya rasa anakku pintar baca saja ada 3 box. Level 1, 2, 3. Okay? So kenapa saya berfikir macam tu? Sebabnya bila ibu bapa top up lagi dekat mengajar anak-anak di rumah, dia akan menjadi lebih berkesan, lebih pantas. Okay? Anak-anak membaca. So ibu bapa kena bekerjasamalah dengan guru-guru. Ya, guru-guru laksanakan di sekolah, ibu bapa laksanakan di rumah. Okay? So modul cepat baca ni saya akan ceritakan nanti. Seterusnya nanti ya. Baiklah. Okay, kemudian apa modul Ad-Din ni? Modul Ad-Din ni adalah modul kerohanian. Ya, ini adalah antara program yang kita jalankan di Tarikat Anakku Pintar Soleh. Jom infak, nanti saya akan ceritakan infak. So kanak-kanak kita nak galakkan dia suka bersedekah. Bagaimana pelaksanaan program tu nanti akan diceritakan. Jom zikir. Anak-anak seawal 4 tahun pandai memegang tasbih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Laksana kita dedahkan daripada awal. Okey, si cilik bijak memanah. Itu adalah sunnah. Sunnah memanah. Okey, si cilik pintar haji. Ini adalah program haji. Okey. Si cilik bijak hadis. Mungkin 1 bulan cukup 1 hadis kita dedahkan kepada mereka. Contoh hadis itulah berbuat baik. Hadis berbuat baik, ya. 1 bulan 1 hadis. Makan bersunah. Makan bersunah ni ialah makan dalam talam lah bersama-sama kawan. Mungkin 1 talam mungkin kita bagi 4 orang. Tapi tahun ni itulah mungkin agak atas kekangan SOP. SOP. Jadi kita tak dapat jalankan makanan bersunah ni atas kekangan SOP lah. Ya. Tak boleh berkongsi. Ya. Okay, kemudian memuliakan hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kena pakai pakaian yang cantik. Apa yang berlaku pada hari Jumaat? Kita akan dedahkan kepada dia. Guru akan beri pendedahan di sekolah. Ibu bapa akan beri pendedahan di rumah. Kita akan bagi semua maklumat. Jadi ibu bapa kena rutinkan juga. Okay, Sunnah is my practice program. Dulu sunnah kita ada memanah, kita ada berenang, kita ada berkuda. Tapi kuda sekarang pun tak dapat jalankan. Berenang pun kita kena tengok kebenaran. Berenang pun saya tak ambil lah. Setakat ni saya hanya mewajibkan pada memanah. Berenang nanti kita tengok keadaan macam mana. Okay? Kemudian Pratafis cilik. Dulu ada program ni lah. Tapi sekarang ni, untuk tahun ni belum lagi. Okay, seterusnya. Okay, apakah kekuatan tadika? Macam saya cakap tadi, bila kita merancang silibus sukatan pelajaran terancang, insya-Allah anak-anak, kemenjadian anak-anak tu seperti yang kita rancang. Tapi ialah kita hanya mampu merancang. Yang lain tu serah kepada Allah SWT. Okey. Sistem pengurusan yang cekap, mengguna pakai buku aktiviti jenama sendiri, prasarana mesra kanak-kanak, pendidikan pengasuhan berkualiti, guru yang berkelayakan. Tadi saya perkenalkan semua guru-guru tu. Guru-guru tu kebanyakan semua dah bekerja di tadika ini 5 ke 8 tahun. Semua dah kerja lama, mempunyai pengalaman yang lama. Dan kebanyakannya ada juga pendidikan awal kanak-kanak lah, sama ada diploma atau degree. Makanan berkhasiat halalan toiban. Lagi PNP, pengajaran kreatif dan inovatif, keselamatan, keceriaan dan kebersihan dari segi kelas dan sebagainya, sistematik, cekap dan terancang. Okay, apa keistimewaan pelajar-pelajar kami? Membaca dan menulis seawal usia, bijak mengira, membaca Iqra' dan khatam Al-Quran seawal usia. Ini mak ayah ni kena simpan hasratlah dan sentiasa berdoa agar anak ni sekarang ni 7 tahun, 8 tahun dah khatam Quran. So bagaimana nak capai tu kena usaha sama-sama. Usaha. Maksudnya mungkin hantar pada guru mengaji dan sebagainya. Di sekolah lah ya. Kemudian menekankan cinta Allah, cinta Rasul.
solat seawal usia, amalan sedekah dan infak, menekankan kefahaman mengenai akhlak dan adab, amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib zikir sepanjang tahun, amalan menghafal satu hadis satu setiap bulan, bijak, berani dan beriman. Ini antara keistimewaan pelajar kita. Okey. Pendekatan learning by doing So maknanya macam tuan-puan lihat kat sini, mereka belajar by doing. Tak kiralah pendekatan bertema. Contoh nak belajar tentang rumah saya. So mereka buat, mereka baca, mereka sentuh. Dalam semua subjek tuan-puan kalau tuan-puan tengok bahan ni, okey. Sebab tu kita perlu kerjasama mengumpul bahan-bahan DIY ni. Kalau boleh mak ayah, okey, beli lipstick ke apa, kotak lipstick tu simpan. Sediakan satu plastik atau bakul. Kalau makan aiskrim, ambil batang aiskrim dia. Kalau buka penutup botol tu sangat bagus, simpan. Beli roti punya yang tarikh tu, simpan. Dan lain-lain lah, ada banyak lagi benda-benda DIY, kita akan kumpulkan sebulan sekali. Ni perlu kerjasama bersama-sama untuk menghasilkan bahan-bahan. Ni contoh nak belajar menulis. Nak menulis tak tahu lagi, tangan tak orang kata tak lembut lagi. So kita kena melenyek, merenyuk. Okey. Itulah learning by doing. Semua subjek yang ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam, semuanya adalah learning by doing. Okey. Multisensory, macam saya cakap tadi itulah. Nak belajar baca, nak belajar mengira, dia kena mengira. Semua kena bahan maujud. Bahan maujud tu adalah bahan sebenar yang boleh disentuh oleh anak-anak. So bila dia sentuh, dia akan masuk dalam memori dia, dia akan ingat, dulu kita ada belajar lah, kita ada belajar tentang rama-rama. Dulu kita ada buat macam ni. Dia akan lebih kreatif, berfikiran aras tinggi. Jadi kita perlu guru dan ibu bapa perlu memberi pengalaman dan pendedahan kepada mereka. Okey. Dan aktiviti tahunan, ada pertandingan. Pertandingan ada macam-macam lah. Pertandingan bercerita umpama sangat penting. Sukan, lawatan, birthday. Lawatan ni ada mini lawatan, ada lawatan besar. Okay, kalau tengok gambar kat sini, ni setiap tahun kalau boleh ada ni. Bulletin board dia panggil. Kanak-kanak pegang bulletin board. Bila kanak-kanak pegang sini, maksudnya dia mengajar, dia explain kepada orang lain. Ni sangat-sangat berkesan. Untuk pembelajaran 6 bulan, 5 bulan yang untuk first semester kita akan bagi ni. So dia sebagai satu pengukuhan kepada mereka, anak-anak ni, bila dia mengajar balik. Tapi kita buat pertandingan lah. Pertandingan, kita akan bagi hadiah pada pemenang. Jadi mak ayah boleh buatkan. Ni semua mak ayah yang buat sendiri, ni bukan cikgu yang buat. Mak ayah yang tolong buat, kita akan bagi ke kreatifan. Kreatif lah, mak ayah kena kreatif. Okey, ni tadika anak pintar soleh. Terbahagi ni peringkat umur kanak-kanak. Kalau mak ayah yang baru ni tak tahu lagi, smart kid class. Itu untuk 4 tahun. Tu. Smart kids, brilliant kids. Untuk 5 tahun, brilliant kid class. 6 tahun, genius kid class. Okey. So sesi sekarang, sesi sekolah saya ada sesi A dan sesi B. Okey. Dan seterusnya taska anak pintar soleh, kita semua tidak akan mencampur umur kanak-kanak tu, memang berbeza. So clever kids class adalah untuk 2 dan 3 tahun. Okey. Toddler group 1 dan 2 tahun yang telah berjalan, dah berjalan je dia akan masuk toddler. Kemudian ada baby yang belum berjalan. Tadi taska kita sekarang baby memang dah penuh. Mungkin sebab PKP hari tu jadi ramai baby. Memang tahun ni ramai sangat baby dan kita terpaksa menolak baby. Dah penuh. Okey. Baiklah. Okey, saya akan teruskan dengan
seterusnya. Boleh nampak ya ni? Dah nampak ke saya punya slide? Sudah. Okey, baiklah. Okey, ini saya teruskan lagi ya. So, baiklah. Okey, so tujuan taklimat pada hari ini adalah untuk memberi pencerahan kepada ibu bapa tentang program-program yang dijalankan di Tadika ini. Kan yang kedua, menggalakkan pelibatan ibu bapa lah. So bila mak ayah, tuan-tuan puan tahu apa yang sebenarnya yang dijalankan di sini, tuan-puan boleh seiring memberi pengalaman juga di sekolah dan juga di rumah. Okey. Dan slogan yang dah bertahun juga saya pakai ini, slogan pendidik adalah guru dan ibu bapa adalah partner dalam mendidik anak-anak. Jadi dalam mendidik, tugasan mendidik anak-anak ni bukan kepada guru sebenarnya, ya, ialah berat kepada ibu bapa. Kami hanya membantu mana yang terbaik dan kita adalah partner. Okey. So janganlah kita nak menyalahkan bila anak-anak ada masalah, kita salahkan bergaduh sama kita. Itu tak betul lah. Kita perlu bekerjasama. So saya teruskan lagi. So tajuk taklimat, kita akan bincang tentang program tahunan yang saya dah ceritakan tadi. Tapi bagaimana program tu dengan lebih detail, pelaksanaan program tu dengan lebih detail. Kemudian kesihatan dan keselamatan. Kemudian SOP COVID-19 sekiranya berlaku PKP lagi lah, bagaimana, dan juga lain-lain. Okey. Baiklah, seterusnya. Okay, program tahunan Anakku Pintar Soleh. Okay, Tadika ini mengambil pelajar berumur 4 hingga 6 tahun ya. Yang saya cakap kelas tadi, sesi pembelajaran adalah sesi A 7.30 pagi hingga 10 pagi, sesi B 10.30 pagi hingga 1.30 hari, dan sesi C 2 petang hingga 4.30 petang. Dan akhir sekali tadi kita akan buat sesi soal jawab lah sekiranya ibu bapa ada soalan ya. Dan yang keempatlah transit full day. So kita juga menerima ibu bapa yang bekerja sepanjang hari. Okey, so anak-anak akan berada di sekolah, dia akan sekolah dan juga dia akan berada di transit lah full day. Okey. Okey, sukatan pembelajaran kita adalah mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang dikeluarkan oleh KPM, ya. Selain daripada itu, kita juga ada modul Anakku Pintar Soleh yang terbahagi kepada 3. Nanti saya akan ceritakan. Seterusnya pendekatan adalah pendekatan bertema. Apa maksud pendekatan bertema? Setiap bulan tema yang berbeza. Contoh bulan Januari adalah diri saya, belajar tentang diri saya, belajar tentang part of my body. Bulan kedua belajar tentang haiwan, okey, haiwan apa ke macam tu. Bulan ketiga pula belajar tentang pengangkutan dan sebagainya. Itu pendidikan bertema. Okey, seterusnya. Boleh nampak ke slide saya? Laju sangat ke? Boleh ya? Boleh. Okey. Modul Anakku Pintar Soleh ni saya kata terbagi kepada 3. Model anak syurga. So maknanya dah tentu kita semua nak anak yang sihat, cergas, bijak belajar, berfikiran aras tinggi, baik, sopan, berbudi bahasa, penyayang, kreatif, menghormati orang tua, bersih, kemas, berkeyakinan, hafaz Al-Quran, cinta Allah, cinta Rasul dan sunnah Nabi. Inilah dia model yang kita nak. Jadi bagaimana langkah-langkah kita bagi kita nak macam cipta pula, macam bina anak kita. Tapi kita hanya boleh berusaha sajalah. Kita hanya boleh dedahkan. Selebihnya Allah SWT yang tentukan. Ini model anak syurga, Anakku Pintar Soleh. Kemudian pendekatan adin tadi, dia akan masukkan pendekatan adin tadi.
dan juga Sunnah is my practice. Sunnah is my practice program ya. Ini saya dah ceritakan tadi. Seterusnya, okey, mak ayah boleh juga ada pen dengan kertas ya. Nanti kalau ada apa-apa, boleh apa-apa yang belum disediakan lagi ataupun apa-apa yang perlu, bolehlah mencatat. Okey. Okey, takwim tahunan. So kita dah beri takwim tahunan. Apa maksud takwim tahunan? Apa saja aktiviti yang telah akan dijalankan sepanjang tahun. Kalau ikutkan silibus kita, kanak-kanak akan habis masuk, kalau 6 tahun, masuk darjah 1 pada Mac 2023. Kita akan habis pada 2023. Okay? So, terma takwim ni akan diedarkan kepada semua ibu bapa. Dalam buku memo, kita akan rujuk dalam buku memo. Tapi saya akan tunjuk kepada semua ibu bapa. Contoh takwim dia. Boleh nampak ke ni? Boleh. Okey, contoh Okey, kita dah masukkan Januari, ada orientasi, hari cuti pun kita masuk. 18 bulan cuti Tai Pusem. Okey. So apa khabar anak-anak semua orientasi? So orientasi ni adalah macam kita nak bagi anak-anak selesa, dia berkenalan dengan kawan-kawan dia serasi dengan rutin-rutin. Lagi anak-anak yang menangis. Memang ada lagi sikit-sikit kan. Dan kebanyakannya alhamdulillah boleh cope ya dengan, yalah, macam kita orang dewasa jugalah, bila kita masuk tempat kerja baru dan sebagainya, kita ambil masa juga untuk adapt dengan suasana baru. Begitulah juga anak-anak. Tambah pula anak-anak yang tidak pernah bersekolah, tidak pernah bergaul. Okey. Okey. Contoh macam ni So, okey, pada Februari kita cuti tahun baru Cina Kita cuti, maknanya sekolah akan cuti sehingga Khamis ya. Harap maklum ya ibu bapa. Bermula 31 sekolah cuti sehingga 4 hari bulan. Okay, nanti kita akan maklumkan lagi dalam grup. So hanya hari Jumaat saja yang sekolah. Okey. Okey, kemudian pada Mac 25 hari bulan ni kita ada pertandingan bijak kira. Okey. Sambutan hari jadi. Kemudian ada oral, ni penilaian 1 lah, penilaian 1. Kemudian ada cuti lagi. Ni ada lawatan program infak. Kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Jadi program ni, okey, semua kita dah masukkan dalam takwim kita. Okey. Cuti ni dah bulan puasa. Bulan puasa April dah bulan puasa kemudian ada lawatan tahunan. Assessment 1 dan oral 2. Assessment ni hanya untuk 6 tahun ya. Maknanya dia akan ada peperiksaan secara bertulis. Yang oral ni hanya penilaian secara oral ya, menggunakan hands on. Oh ya ke? Boleh nampak tak ni? Tak boleh. Takwim tu. Tak nampak Okey sekejap saya stop sharing, saya again.
Nampak ke yang ni? Tak ada cikgu, tak ada. Belum keluar takwim dia. Ni keluar tak? Baru keluar. Okey, okey. Okey. Okey, kita akan keluar takwim macam ni ya. So maknanya 25 hari bulan tu tak silap saya hari Jumaat. Pertandingan bijak kira. Okey. Cuti tahun baru Cina saya dah maklumkan ya. InsyaAllah kita akan keluar lagi kita akan bercuti sehingga hari Khamis. Hari Jumaat baru sekolah minggu depan. Minggu depan ke minggu 21. Okey. Okey, lawatan program infak. Boleh nampak lawatan tahunan ni ada assessment 1 dan oral 2. Semua kita dah masuk lah. Jadi apa yang kami rancangkan tu semua kita dah masukkan dalam takwim ni. Okey, cuma ni sekolah kan patutnya kita tamat pada November, betul? Tapi sekolah akan diteruskan sehingga Mac. Ni dia pertambahan dia, perbezaan pada tahun ni. Okey. Nanti ibu bapa semua boleh rujuk dalam buku memo anak masing-masing ya. Boleh ya? Okey, seterusnya saya teruskan lagi. Boleh nampak yang ni, takwim tahunan ni? Nampak cikgu, nampak slide tu. Okey, baiklah. Okey. Aktiviti tahunan kita bahagikan kepada aktiviti tahunan, bulanan dan mingguan. Ni antaranya adalah orientasi, jom infak, okey, memuliakan hari Jumaat, pertandingan bercerita ni untuk tahunan, sukan hari merdeka. Bulanan pula ada jom zikir. Jom zikir ni kita akan bagi anugerah jom zikir dan anugerah alat terpuji ni kita akan bagi hadiah pada pelajar yang zikir terbanyak setiap bulan. Okey? Cara dia nanti saya akan terangkan nanti ya. Sambutan hari jadi, ada water day, mini lawatan, mini projek, memanah, berkuda, makan bersunah. Itu yang tu dah tak ada. Okey, mingguan memuliakan hari Jumaat, ada hands on day, anakku bijak solat, pelayan setiap Rabu, cooking class, program cepat baca, gosok gigi dan pendidikan jasmani. Okey, buku memo. Semua anak-anak dah sediakan buku memo tu adalah maklumat yang kita akan bagi, semua kita akan letak dalam buku memo. Tapi bagi saya penyampaian maklumat yang paling cepat adalah Telegram. Kalau mak ayah Telegram ni pun kadang sudah susah sikit, dia tidak ada notification. Jadi ibu bapa kena sentiasa cek lah, sentiasa peka untuk cek. Handphone senang sikit kan, tidak buku memo nak buka kat anak dan sebagainya. Okey, buku berkulit keras. Okey, penilaian pelajar saya masuk tadi, kita dah tengok takwim penilaian pelajar pada tarikh bila-bila, semua dah ada dalam takwim tadi. Okey, so penilaian pelajar ni oral ni kita akan buat secara lisan sahaja ya. Jadi pembelajaran Januari hingga Mac oral 1. Kemudian kita ada oral 2 untuk pembelajaran April hingga Jun. Okey. Oral 3 dari Julai hingga September pembelajaran. Okey, kemudian oral 4 Oktober hingga Januari. 4 kali oral setahun ya. Dia akan direkodkan dan nanti dia akan diberikan kepada ibu bapa lah. Okey, kemudian kita ada exam. Exam ni dia bukan exam apa ni lah, tapi dia secara betul dia hanya untuk 6 tahun sahaja ya. Pada Jun dan juga Januari. Okey, kemudian Parent Teachers Day ya, perjumpaan ibu bapa dan guru pada Jun dan juga Januari. Boleh tengok dalam takwim tadi tu, semua kita dah set tarikh tu. Sekiranya ada perubahan kita akan maklumkanlah ya. Ada perubahan atas sebab-sebab tertentulah. Okey. Kehadiran diwajibkan. Okey, semasa penilaian kehadiran diwajibkan. Dia tiada pengulangan pada yang tidak hadir. Tak apa kalau tak hadir pun tak apa, cikgu dia akan rekodkan sahaja. Okey, apa yang mereka nilai sebab dia bersama murid setiap hari. Tapi kita tidak akan buat pengulangan. Okey. Keperluan harian. Okey, yang ni, yang atas ni keperluan bagi tadika sahaja. Yang bawah keperluan bagi tadika dan taska sahaja.
Ya? Not Okey. So harap-harap keperluan ni semua telah disediakan oleh mak dan ayah ya. Beg semua kena bertanda, tulis nama, peralatan menulis. Kita maklum peralatan menulis kan. Tuan Akak tu, Akak tahu ke lagu tu? Yang biasa dengar lagu tu. Cik, boleh mute tak cik? Saya first time dengar lagu tu macam terhibur. Tak Cik. dengar dia parah-parah tu kan. Lagu Okey. Arab, Syria. Minta admin kita tolong mutekan je. Okey. Seterusnya contoh peralatan menuliskan mak ayah beli color, Luna lah apa stabilo semua mahal kan. Datang sekolah satu hari tak tahu berterabur. Anak-anak ni pasal apa? Tak pandai menjaga barang. Jadi kalau ada tulis nama tu bolehlah cikgu carikan. Satu lagi kalau hilang apa semua, janganlah mak ayah marah. Maklumlah nak jaga kan anak-anak murid ramai, okey? Botol air yang mahal kan, color yang mahal, beg yang mahal. Anak-anak ni dia tak pandai jaga barang lagi. So kita pun nak kena latih ni, kena jaga, kena bagi tahu macam mana. Baju tu kalau nak baju, kenapa baju tu kalau orang duduk taska ni kena ada 3 beg. Beg tadika 1, beg pakaian 1. Beg pakaian pun dia tak tahu mana baju yang pakai petang, mana baju yang pakai tengah hari. Jadi mak ayah ni kena fikir cara. Oh okey. Contoh baju yang pakai tengah hari tu labelkan dengan matahari. Jadi kena bijaksana bagaimana kita nak membantu anak kita supaya dia boleh berdikari. Okey. Yang ni buat matahari, yang ni petang buat bulan malam. Contoh macam itulah. Itu bagus. Jadi mak ayah ni kena bantu anak-anak kita, cuma pembantu. Okey, baiklah. Contoh solat telekung. Untuk yang transit lah ya. Anak-anak ni dah lah kita memang galakkan pakai kain pelekat. Kain pelekat, nak solat je pakai kain pelekat. So bila kain pelekat tu kita nak yang bergetah. Mak ayah tolong bagi kain yang bergetah. Jadi senang anak tu, jadi kita memudahkan dia. Dia tahu bila nak solat kena pakai macam ni, macam ni. Okey. Tu tentang keperluan harian ya. Saya harap ini tak ada soalan lah. Kalau ada soalan boleh kumpul nanti. Ni. Okey, jadual waktu pembelajaran. Jadual waktu pembelajaran pun nanti boleh semua guru-guru akan berikan dalam buku memo. Buku memo ada jadual waktu. So apa yang berlaku sedikit saya cerita ya. So 7.30 anak, ni sesi A lah, 7.30 hingga 7.50, 20 minit adalah sesi bacaan one to one. So ibu bapa please hantar anak awal. Hantar anak awal. Kalau dia datang pukul 8, dia akan terlepas sesi bacaan. Ya. 7.50 hingga pukul 8 lah assembly. Nak beratur naik kelas tu. Okey, dah beratur naik kelas. Okey. Okey, kemudian ada 8 hingga 8.20 wuduk dan praktikal solat. Setiap hari kita ada praktikal solat ni. Sebab tu anak-anak dah biasa, dah pandai baca niat solat, rukuk, sujud. Kita ajar setiap hari. Ini untuk tadika sahajalah. Yang transit pun kita ajar lagi. Memang ada waktu solat. 8.20 hingga 10. Kemudian aktiviti mata pelajaran lah. Bahasa Melayu. Bahasa ni boleh tengok jadual waktu nanti. Okay, setiap Jumaat kita akan jalankan aktiviti hands on. Apa aktiviti hands on? Kita akan letakkan semua bahan-bahan hands on tu di atas meja. Dia boleh keliling daripada depan tadika sampai belakang tadika. So anak-anak boleh pergi pilih mana bahan yang dia nak buat. Itu sebab tu kanak-kanak suka sangat datang hari Jumaat. Datang hari Jumaat dia suka sangat. Pasal apa? Dia boleh buat aktiviti hands on tadi. Dan untuk tadika memang tak ada waktu makan. Mak ayah tolong pastikan anak-anak telah makan isi perut. Kalau tidak, perut lapar nanti meragam. Katalah tak nak makan, just bagikan dia makanan. Nanti kalau dia lapar ke apa, cikgu akan bagilah sebelum dia balik tu ke apa, cari masa yang sesuai. Boleh? Okay, kemudian pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan program? Okey. Okey. Setiap hari Jumaat sunnah Jumaat. Okey, ni amalan hari Jumaat. Mak ayah kena tahu ya. Okey. Pada hari Jumaat eloklah kita mandi sunat Jumaat. Betul tak? Okey, berpakaian cantik dan bersih. So anak-anak akan dipakai, boy akan pakai jubah lelaki, girl akan pakaikan jubah
hitam. Okey, memakai wangian, bagi wangian sikit. Kemudian baca surah Al-Kahfi itu pelaksanaan di sekolah. Okey, berselawat ke atas Nabi. Pelaksanaan di sekolah juga. Dan pada hari itu program Sunnah Jumaat ni ibu bapa kena bawa satu tabung. Tabung tak apalah, bawa balang yang penutup merah tu je, tu lubang kat atas, ataupun ada duit nak beli tabung yang cantik beli. Nanti cikgu akan bagi tahu ya program ni. Tu nama dia program Jom Sedekah, Jom Infak. Okey. So dan di hari Jumaat juga adalah sangat baik untuk berdoa. So pada hari Jumaat tu sebelum kanak-kanak hands on tu kita akan ulangkan benda ni. Okey. So bila hari Jumaat tu bila nak mandi tu tolonglah mak ayah mandikan. Okey, jom kita mandi saja, aku mandi sunat. Bacakan. Macam juga tiap-tiap hari diorang ambil wuduk. Kita tak jemu-jemu, kena sentiasa dedahkan tu. Okey. Pakai cantik, okey, pakai wangi sikit sebab apa? Nabi, kita cakap itulah sunnah Nabi. Okey. So objektifnya memuliakan hari Jumaat yang terkumpulnya segala fadilat dan kelebihan. Setiap Jumaat ni kita minta mak ayah menyediakan anak-anak ni. Okey, pelaksanaan ibu bapa digalakkan berpesan-pesan dan berimbingan kepada anak-anak tentang amalan sunnah Jumaat. Seperti mandi, wangian dan wang sedekah. Bawa ke sekolah. Bagi duit shilling je pun tak apa. Ada yang nak bagi duit RM1, bagilah. Dan menyediakan tabung. So kat tabung tu, dia akan masukkan duit dalam tabung tu setiap hari Jumaat. Untuk apa tu kita akan infakkan tadi. Dia program Jom Infak. Nanti saya cerita lagi satu. Program Jom Infak. So ini amalan yang setiap Jumaat. So mak ayah jangan lupa ya. Okey, seterusnya program akhlak dan zikir. Okey. Ibu bapa menyediakan tasbih untuk anak-anak. Yang saya tahu tasbih kebanyakan ada dah daripada pelajar lama. 5 dengan 6 tahun tak payah bawa tasbih. Yang cuma yang 4 tahun ni saya nak minta mak ayah sediakan tasbih yang 33 je. Sebab diorang agak ni kan, jadi nak zikir sampai 100 tu agak panjang bagi mereka. Sediakan tasbih yang 33 yang pendek itulah. So bagaimana pelaksanaan dia? Setiap waktu terluang, katakanlah dah habis aktiviti bahasa Melayu, dah habis aktiviti bahasa Inggeris ke apa, setiap waktu terluang akan dimanfaatkan dengan berzikir. Okey, contoh Ali dah siap dah. Okey, Ali pergi dekat tu ambil zikir. Ambil tasbih. Dia akan tasbih, dah habis je satu pusingan tu dia akan datang ke cikgu akan bagi stiker. Stiker. Dia akan tampal dalam kad stiker reward dia. Jadi dari kad stiker reward itulah yang kita kira siapa paling banyak zikir pada bulan itu. Hadiah akan diberikan setiap bulan kepada penzikir terbanyak. Okey, jadi mak ayah kena sediakan stiker. Jadi mak ayah akan tulis ya, sediakan stiker. Stiker tu satu pun cukup lah, ataupun nak bagi lebih pun tak apa. Stiker jangan besar-besar, stiker kartun-kartun tak apa yang bulat-bulat kecil tu. Sediakan tu pada anak-anak. Nanti cikgu akan kumpulkan. Okey, apa program Jom Infak? Jom Infak ni yang tadi hari Jumaat mereka dah masukkan duit dalam tabung kan? Objektif dia menggalakkan anak-anak bersedekah. Ibu bapa membekalkan tabung, okey, yang ditebuk kepada kanak-kanak bawa ke sekolah lah Ibu bapa memberi wang shilling pada kanak-kanak setiap Jumaat. Jumlah ni bila total dah habis 3 bulan ni, maknanya Januari, Februari, Mac, kita akan bawa sedekahkan kepada rumah anak yatim, rumah orang tua, masjid dan sebagainya. Cikgu akan pilih nanti. Akan bawa kanak-kanak menyerahkan tabung masing-masing. Itu nama dia program Jom Infak. Tapi kami akan laksanakan ini hanya 3 bulan. Program Jom Infak ni memang mendapat sambutan di kalangan ibu bapa lah. Sampai ada yang cakap, cikgu boleh teruskan lagi dengan program ni. Tapi kita tak teruskanlah, kita teruskan dengan program-program lain. Sekiranya ibu bapa boleh teruskan di rumah. So anak-anak setiap Jumaat masukkan duit dalam tabung. So bawa dia sedekahkan dekat tempat-tempat yang tu. Mak ayah boleh teruskan di rumah. Okey. Ni cakap sikit pasal bacaan tadi. Tadi kan saya dah tunjuk ada 4 jenis bacaan. 4 jenis bacaan kan, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Iqra' dan juga Jawi. Okey. Oh ini bukan buku bacaan, ini buku aktiviti. Buku latihan akan diberi ikut subjek.
So kalau ada homework, ibu bapa kena sign. Bila dah siap tu kena sign. Kita akan ada bagi chop homework. Buku tulis akan diberi mengikut keperluan. Buku bacaan perlu membuat ulangan di rumah. Buku yang koyak atau hilang tidak akan diganti. Kena pastikan anak-anak pandai jaga. Ajar anak-anak ni buku sayang, buku kena hormat, buku tak boleh pijak, buku tak boleh conteng, kena hormat kepada buku. Jaga buku lah maknanya. Okey. Okey, seterusnya pengumpulan bahan-bahan terbuang. Ni, pengumpulan bahan-bahan terbuang akan dibuat sebulan sekali. Contohnya macam saya cakap tadi lah, kotak terpakai, penutup botol, klip pengikat roti, manik, batu-batu, bijian tu untuk kira. Tu memang kat budak-budak suka. Malah untuk membaca pun kita guna manik dan batu-batu tu. Kalau pergi jalan-jalan DIY ke jumpa yang benda manik-manik yang tu, beli. Tapi jangan kecil sangat. Jangan batu kecil-kecil halus. Agak besar juga. Besar ibu jari atau setengah ibu jari. Okay? Polisterin, mangkuk, cawan straw, surat khabar dan majalah. So kita akan kumpulkan sebulan sekali. So ibu bapa dikendaki menyumbang bahan-bahan di awal. Inilah ialah contoh cikgu nak gunakan satu budak nak pakai 5 penutup botol. So kalau ada 20 budak, 20 kali 5 dah 100 penutup botol. Tapi kalau mak ayah bantu, seorang 5, alhamdulillah lah. Itu maksudnya kita kena kerjasama. Okay, hands on day. Apa hands on day? Hands on day ni ialah kanak-kanak macam saya cakap tadi, kita akan letakkan bahan-bahan mengajar yang diorang belajar tu, diorang akan pergi dan buat mana yang dia suka. Hampir semua dia akan buat. Okay? Tapi ibu bapa dikendaki menyediakan peralatan untuk hands on. Selain daripada bahan-bahan DIY yang saya cakap tadi, DIY tu tak payah belilah maknanya kan. Tapi ada juga DIY yang kena beli. Contohnya nanti bulan ni tuan-puan kena bawa batang aiskrim satu set. Mungkin pinggan kertas. Clear file atau biji manik mungkin kena bawa bulan ni, ataupun pengepit baju kena bersediakan. Jadi kena yang ni yang kena belilah. Maksudnya sumbangkan kepada sekolah. Untuk kegunaan tadi membina bahan-bahan mengajar. Okey. Sambutan hari jadi. Okey. Sambutan hari jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh nampak Boleh terus Boleh slide saya nampak Kalau laju sangat boleh cakap pada saya Tapi selalunya kita ada sambutan 4 je setiap tahun. Tapi disebabkan tahun ni kita sampai Mac. Okay, so kita akan ada 5 sambutan hari jadi. So anak-anak yang menyambut hari jadi pada Januari, Februari dan Mac akan sambut pada tarikh yang kita bagi tadi dalam takwim tadi. Kita dah setkan dah. Sambutan hari jadi. 3 bulan, 1 kali buat birthday party. Besar-besaran tu. Okey. Okey. Kemudian ibu bapa, okey. Bagaimana sambutan hari jadi ni jalankan? Ibu bapa yang menyambut hari jadi, siapa yang menyambut? Contoh Januari, anak yang lahir bulan Januari, Februari dan Mac, dia kena sediakan makanan atau pengundi, tak kisah dia nak bagi apa. Tak perlu untuk semua pelajar, ikut kemampuan saja. Okay? Dia sediakan makanan. Tapi ibu bapa yang tak menyambut hari jadi, bagi anak yang tak menyambut hari jadi, contohnya sambutan hari jadi 1, dia bulan April tak sambut lagi, dia kena sediakan 1 hadiah. Satu je, 1 hadiah kecil. Ikut kemampuan nak beli. Hadiah yang kedai RM2 ke. Okay? Jadi dia kena sumbang 1 hadiah. Jadi hadiah ni semua kita kumpulkan. Contoh ada Januari, Februari, Mac ada 10 kanak-kanak. Student ada 60. So lagi 50 student ni dia akan sumbang satu-satu hadiah. Jadi ada 50 hadiah. 50 hadiah ni kita akan bahagi sama rata pada 10 kanak-kanak yang menyambut hari jadi tadi. Jadi satu kanak-kanak dapatlah 10 hadiah. Seronoklah. Balik kawan-kawan bagi 10 hadiah. Itu konsep dia. So sekiranya ibu bapa rasa macam terbeban lah nak beli setiap kali kan. Contoh kita ada berapa sambutan hari jadi? 5 sambutan. So beli siap-siap.
Satu kali beli siap-siap 5 hadiah tu. Yang nak sumbang satu tu, beli siap-siap. Beli siap-siap. Kemudian bila cikgu minta, bagi ajalah. Tu lebih mudah, ya. Okey. Kaedah membaca. Ni tadi, kaedah membaca. Kaedah yang digunakan adalah kaedah fonik, kaedah bunyi. Jadi ibu bapa tolong jangan ajar K-A-K, M-A, ma. Ibu bapa kena belajar bagaimana kaedah fonik. Maksudnya sebutan. Kalau K, dia akan bunyi ke. Kaedah membaca ni contoh. Ke. Kalau A, dia bunyi A. Kita sebut A. Ka, ke, A, ka. Baca, be, a, ba. Ce, a, ca. Okay. So, kanak ibu bapa jangan guna kaedah tradisional, kaedah mengeja tu. Pasal apa? Kanak-kanak nanti akan confuse. Itu sangat penting. Dan membaca ni paling susah, paling penting adalah bila kita memperkenalkan konsonan dan vokal. Maksudnya kita nak ajar dia baca ni, B-A-C-A. Kita kena tahu ni b, a, ce, a. Okey? Itu dipanggil konsonan K. K. V, vokal ialah V. Jadi pada permulaan kita kena perkenalkan vokal dahulu, iaitu A, I, U, E, O. Paling penting. Bila anak dah kenal A, I, U, E, O, okey, kemudian baru dia kenal konsonan. Konsonan apa? B, C, D, F. Okey, G. G kan? G, G. H, H. H, I tu vokal. J, J, J. Ya? Mak ayah kena belajar. Kena belajar ni. J, J. K, K. L, L, L. Okey? M, N, N. O, vokal P, P. P, Q, R, R. Okay. S, T, T. U, vokal B, V, W, W. X, X. Macam S juga, X. Y, Y. Z, Z. Okey. Bila anak-anak dah kenal ni, apa maksud bunyi tadi? Kita jangan sebut ini huruf apa? Huruf B. Salah. Tuan-puan kena sebut ini bunyi apa? B. Ini bunyi apa? B. B macam apa? Kalau anak-anak ni peringkat awal, tanya dia macam ni. Dia kenalkan, tunjukkan bunyi B tadi. Ini bunyi apa? B. Contohlah dekat kan? Kat huruf lah. Ini bunyi apa? Bunyi B. B macam apa? Baba. Dia kata. Pandai. B macam apa? Dia tengok lagi. Bola. Bila dia dah faham connection tu, B macam bunyi apa, B macam apa, memang anak-anak akan cepat. So bila dia dah kenal konsonan vokal, lepas tu konsonan vokal nak gabung bunyi pula. B, A, ba. Dia tak akan baca B, A, ba. Dia bukan, maksudnya dia akan terus ba, ca. Bila dah kenal konsonan vokal dan kemudian KV, maksudnya K konsonan, B vokal, lepas tu dia akan gabungkan konsonan dengan vokal, KV. Itu sangat-sangat penting tuan-puan. Kalau dia dah habis, dah boleh gabung bunyi, proses tu akan jadi cepat. So mak ayah ni kerjasama, kena kerjasama antara guru dan ibu bapa menggunakan box saya cakap tadi. Box tu memang sangat bagus untuk anak-anak. Okey, 4 jenis bacaan fonik itulah saya cakap tadi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Iqra' dan juga Iqra' dan juga Jawi. Okey, waktu sesi bacaan di sekolah. Di sekolah adalah pukul 7 hingga 7.50. Kalau
Kalau untuk anak yang sesi B pukul berapa? Sesi B nanti tengok jadual waktu Maknanya dia datang pukul 10.30. 10.30 ke 10.50 ya. Okey, mak ayah juga kena ada satu sesi di rumah. Pukul berapa nak ajar. Kalau tak mampu hari biasa, hujung minggu pun boleh. Jangan lama-lama. Jangan ajar anak sampai 30 minit sampai sejam. Tak perlu. Sekejap aja, 5 minit, 10 minit untuk satu level. Okey. Kemudian akan ada buku bacaan, box bacaan. Box bacaan tu hanya untuk anakku pintar baca saja ya. Kita tak bagi part-part box tu. Tapi kalau ada ibu bapa yang mampu nak buat, nak beli, boleh hubung dengan saya. Kemudian semua bacaannya ada rekod penilaian. Okey. Jadi untuk mak ayah yang risau anak-anak tak boleh baca, kita guna kaedah ni. Guna kaedah ni. InsyaAllah. Saya tak nampak lah kat mana anak-anak tak happy kat mana. Susah, memang anak-anak akan cepat. InsyaAllah. Okey. Okey. Ni box bacaan anakku pintar baca tadi yang saya cakap, satu box tu. Kaedah ibu bapa akan menerima box bacaan yang mengandungi bahan-bahan DIY. Okey, ini gambar ni. Inilah yang tuan-puan kena buat tadi. Bahan-bahan semua kita dah bagi ya. Tinggal nak gunting gam aja. Perasaan ibu bapa menjalankan aktiviti bacaan menggunakan bahan anak-anak di rumah. Bahan ni tuan-puan punya. So, boleh buat dekat rumah. Okey, satu lagi. Flip classroom. Setiap hari Sabtu ya, cikgu akan bagi bahan. Okay. Objektif kelas pengenalan di rumah. Maksudnya guru membuat pengukuhan di sekolah. Itu lebih cepat. Jadi itu maksudnya partner ibu bapa dan guru. Okay. Pembelajaran lebih kepada aktiviti akan dijalankan di sekolah. Pelaksanaan dia, guru akan menyediakan video. Kalau cikgu bagi video, tuan-puan pasang aja pada anak-anak. Nyanyi sama-sama ke, lihat sama-sama ke, nonton sama-sama. Kemudian guru juga akan, kalau guru bagi kit atau bahan pembelajaran, okey, bukalah kit tu. Okey, laksanakan kat rumah. Okey. Kemudian kalau ada aktiviti apa-apa, maksudnya cikgu dah bagi lesson plan, buat dekat rumah. Kita akan bagi flip classroom ni setiap hari Sabtu untuk ibu bapa jalankan di rumah. So bila ibu bapa dah jalankan di rumah, ibu bapa akan jalankan bersama anak dan update video dan gambar untuk pelayan guru dalam Telegram. Okey. Dalam Telegram. Kat sinilah pembelajaran yang lebih berkesan. Dah guru di sekolah, lepas tu ibu bapa lagi di rumah. Senang tuan-puan. Pasal apa? Semuanya ada bahan. Bahan ada. Dia bukan nak cakap Elio. Kan? Senang sangat. Okay? So anak-anak pun happy dia dapat buat dengan mak ayah dia. Okay, seterusnya kesihatan dan keselamatan. Paling penting kanak-kanak yang tidak sihat tidak dibenarkan hadir. Ya? Sesama, batuk, demam, benda-benda yang boleh menjangkit ni lah. Sekiranya anak tiba-tiba demam di sekolah, kita telefon dan akan letakkan anak-anak dalam bilik isolasi, ya, bilik pengasingan. Sementara nak tunggu mak ayah datang ambil. Okey, yang lain tu memakai mask, hand sanitizer kena sediakan untuk anak masing-masing. Scan MySejahtera. Okey. Okey, pengambilan kanak-kanak. Sekiranya penjaga lain yang ambil anak, perlu maklumkan kepada guru nama dia dan juga gambar kalau boleh. Kalau mak nenek ambil lah, atuk ambil nama dan juga gambar. Okey. Pengambilan anak-anak ni, yang saya pernah terimalah pengalaman saya, mak ayah bergaduh. Mak ayah gaduh. Mungkin nak bercerai lah kot ke apa ke. Mula. Tak boleh bagi ambil kat sini. Dah kita pula terpaksa
berhati-hati. Kadang dua-dua mak dengan ayah dia nak datang ambil. Saya pernah alami kes macam tu lah. So dalam kes macam tu, saya pun tak tahu. Saya hanya minta mak ayah tu selesaikan sendiri. Sebab kalau ayah dia datang ambil pun kita boleh bagi. Mak datang ambil pun kita boleh bagi. Okay, seterusnya SOP. SOP COVID-19 ni. Okay. Okay. Sekiranya berlaku kena tutup. Sekiranya ada jangkitan. Okay, kes 1. Mak ayah positif. Kalau mak ayah positif, kanak-kanak pun kena swab. Kalau kanak-kanak positif, maknanya dia dah hantar anak ke tadika. Kan? Jadi, tiba-tiba dia positif. So maknanya yang dia hantar tu, so kita kena tutup premis. Bukanlah tutup. Maknanya kita kena pastikan tak ada jangkitan dulu. Sihat, baru boleh buka. So mak ayah ni kena faham ni, kes macam ni. Contohlah, anak dalam brilliant. Tiba-tiba mak ayah dia positif. Tapi mak ayah hantar dekat sekolah. Pasal apa anak belum lagi positif. Hantar kat sekolah. So bila hantar, dah dia dengan kawan-kawan dia semua. Okay. Jadi kami kena tutup. Pasal apa? Takut dah jadi kluster tadika pula. Tadika anak Komunitas Soleh. Kes kedua, kanak-kanak tu tak positif. Okay. Mak ayah pun tak positif tapi dia kena kuarantin lah sebab apa? Kontak rapat. Okay. Selain daripada itu, guru kalau positif pun. Ni mak ayah kita kena terima lah. Kena terima. Untuk mengelakkan dia menjadi lebih berat. Kes yang lebih berat. Okey, borang perisytiharaan ni sangat penting. Tuan-puan tahu kan, borang perisytiharaan perlu hantar setiap hari Isnin. So kalau ini untuk memastikan tuan-puan ada keluar balik kampung ke bercuti ke luar negeri Selangor. So kena perisytiharaan lah, kena sihat. Dan baru-baru ni pegawai Kementerian Pendidikan ada datang melawat tadika. Tak silap saya hari pertama, 10 hari bulan dia datang. So cuma saya pun terkejut juga dimaklumkan sekarang ni sekolah rendah semua telah kanak-kanak perlu menjalani ujian kendiri tu setiap 2 minggu tak silap saya. So pegawai tu maklumkan pada saya lah, saya tak tahu macam mana cikgu nak buat. Dia kata sebab swasta kan. Jadi kit ujian tu kita tak sediakan lah. So ibu bapa yang kena sediakan sekiranya ibu bapa ada keluar Selangor. Pada sesama kena ada kit ujian kendiri. Saya tak pasti. Sekarang ni saya belum wajibkan. Jadi kita nak tunggu arahan daripada KPM lah. Kalau mereka kata wajib pula. Tapi kos untuk kit ujian tu adalah tanggungan sendirilah. Bukan sekolah yang tanggung. Okay. Yang ni saya tak pasti lagi lah. Ini yang saya katakan tadi. Saya belum putuskan lagi. Nak kena confirmation daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, baiklah. Sekarang ni pelan tindakan semasa PKP. Sekiranya berlaku PKP lagi. Ada berlaku tak tuan-tuan dan puan? Rasa-rasa macam mana? Hai. Okey, sekarang ni kita ditakutkan dengan apa? Omicron lah. Yang di mana dos yang kita ni semua macam dah takluk dengan kita dan sebagainya. Kita tak tahulah, kita yang berserah kepada Allah lah. Okey. So sekiranya berlaku PKP, pembelajaran di tadika tetap diteruskan. Macam last year kita tetap teruskan. Kita takkan ada stop. Jadi kalau mak ayah yang nak stop anak tu rugilah. Okay. So cara ni pelan semasa PKP ni, kit pembelajaran akan disediakan oleh guru. Dia akan sediakan kit pelajaran tu
kita akan minta ibu bapa datang ambil setiap Jumaat. Okey, kemudian kita akan masukkan hari Isnin. Ini lesson plan dia. Cara-cara, ada video-video semua. Mak ayah kena ambil kit tu dan jalankan dengan anak. Okey. Kemudian kita ada juga kelas dalam talian. Pengalaman saya kelas dalam talian ni, kalau nak ngajar dalam talian, kanak-kanak belum cukup fokus. Jadi kalau one to one, ya dia orang boleh fokus. Tapi dalam satu kelas, ramai-ramai secara dalam talian, anak-anak belum mampu untuk fokus. Okay? So online dan offline ni hanya kelas bacaan sahaja yang dijalankan dalam talian secara one to one. Ataupun satu guru ada 5 murid lah. Itu okey. Okay. Kemudian kita ada banyak bahan hands on. Kita akan pinjamkan kepada anak setiap minggu satu bahan. So akan jalankan di rumah. So waktu PKP ni sekiranya berlaku memang sangat-sangat penting. Ni slogan tadi. Guru dan ibu bapa adalah partner dalam mendidik anak-anak. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Guru tidak. Sebelum ni guru laksanakan. Tapi guru sediakan bahan untuk ibu bapa yang perlu laksanakan. Untuk meneruskan kesinambungan pelajaran pembinaan anak. Ya. Dah pernah dengar tak ni tadika anak kita sekolah terbaik adalah di rumah. Macam mana pun sekolah terbaik adalah di rumah. Dan guru terbaik adalah ibu bapa. Ibu bapa yang nak mencorak. Kami hanya membantu ibu bapa. Okey. Seterusnya, so normal versus new normal. Okey. So normal, pelajaran semua dijalankan oleh guru. Penilaian oleh guru. Guru sediakan dan laksanakan. Dan ikut waktu di sekolah. Tapi bila new normal, siapa yang laksanakan? Guru dan ibu bapa. Penilaian oleh guru dan ibu bapa. Itulah kena lapor dalam Telegram tu sangat penting ya. Ni ada bahan bagi tapi ibu bapa tak sempat nak laksanakan. Apa alasan yang saya terimalah, ibu bapa tak sempat juga nak laksanakan. Tak apa. Laksanakan bila-bila masa. Yang penting kena buatlah. Guru sediakan bahan, ibu bapa laksanakan daripada bila-bila masa. Habis. Tamat. Okey, lain-lain. Berkenaan dengan yuran. Yuran macam perlu dibayar 2 hari bulan. 2 hari bulan ke setiap bulan. Okey. Yuran bulanan ya. Yuran semester dia 2 kali setahun. Tapi saya nak maklumkan, janganlah ibu bapa nanti. Saya macam kes tahun lepas, okey, selalunya sekolah tamat pada bulan November. Okey. Tapi pada tahun lepas sekolah tamat pada bulan tahun 2021. Tamat pada bulan 12. Jadi ada argument antara parents dengan saya. Sebab apa? Yuran yang saya dah bagi dekat tuan puan tu adalah tamat pada Disember. Tapi kita tamat pada Januari. So maknanya yuran semester 2 nanti akan ada perubahan sikit ya. Kerana apa? Kerana dia termasuk dalam bulan Januari dan Februari. Tadi Januari, Februari dan Mac tu. Okey? Okey, cuti kita tertakluk kepada cuti negeri Selangor Jadi kalau ada ibu bapa yang kerja di Kuala Lumpur, Selangor cuti, cikgu saya tak ada tempat nak hantar anak. Itulah kita cuti negeri Selangor. Tapi kalau KL cuti, Selangor tak cuti, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi bila KL tak cuti, contohlah ya. Okay. Dan perkara-perkara lain adalah termasuk dalam buku panduan ibu bapa. So harap semua ibu bapa boleh membaca buku panduan ibu bapa yang telah diterima buku panduan ibu bapa, kita letak print kan, soft copy aja. Okey. Baiklah, ada apa lagi? Dah habis. Alhamdulillah. Okey, saya harap dengan penerangan saya ni dapatlah kita sama-sama bekerjasama dalam merealisasikan membina modal insan anak-anak menjadi anak-anak cemerlang dunia dan akhirat. Okey, baiklah, saya
Boleh jelas Okey, saya buka kepada soalan lah sekiranya ada. Ada tak soalan? Wah, tak ada soalan Alhamdulillah, semuanya jelas Tak ada soalan cikgu. Oh, bagus. So, macam saya cakap tadi, jika anak-anak, apa yang tuan-puan bimbangkan sekarang ni, pencapaian anak-anak, perkembangan anak-anak, itu adalah bukan suatu perkara yang utama. Tapi membaca adalah jambatan ilmu. Kalau dia tak tahu membaca, dia tidak mampu untuk meneroka ilmu-ilmu lain. Okey. So harapan saya pada tahun ni, harap dengan flip classroom dan juga box bacaan yang akan diberi kepada ibu bapa semua untuk dibuat bersama-sama anak-anak, kita akan menjadikan kemenjadian kanak-kanak tu lebih mantap, lebih berkesan. Okey. Baiklah, kalau tak ada soalan, terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir pada taklimat hari ini. Okey. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap saya sepanjang taklimat ni. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penerangannya Puan Ya, semoga jelaslah ya. Alhamdulillah jelas. Baiklah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama.